Assalamualaikum guys, bersama aku lagi Faizan. So dalam video kali ni aku nak kongsikan beberapa gadget yang memang menarik gila, dan juga aku boleh katakan di antara barang yang wajib ada dalam kereta korang lah, disebabkan oleh mungkin korang akan hadapi masalah seperti pancit ke, bateri habis ke, dan mungkin dengan barang-barang ni juga korang boleh tolong orang lain jugalah. Dan ada dalam 5 barang macam tu yang aku akan kongsikan dan memang menarik gila dan aku excited gila nak kongsikan dengan korang. So barang pertama adalah ini dia, 70 My Air Purifier Pro. So aku rasa setakat hari ni memang masih banyak lagi lah kereta kita yang masih menggunakan seat jenis fabric. Dan seperti korang tahu, seat jenis fabric ni dia akan menyimpan habuk lah, hama lah, bau lah, macam-macam jenis lah, benda-benda yang tak berapa elok untuk kesihatan kita. So bila ada aircon tu, yes, dia mesti nak tolak angin lah, cuma dia tak ada buang habuk-habuk ataupun udara yang tak segar keluar sebab kita tutup hingkap kan. So dengan adanya air purifier ni, dia sedikit sebanyak akan membantu untuk membersihkan udara dan bagi menjamin kesihatan kita lah. Lagi kereta yang menggunakan seat jenis fabric, so leather pun still boleh gunakan air purifier ni. Ini dia, first of all kita ada air purifier ni sendiri, Air Purifier Pro daripada 70 My. Okay, dan dalam ni juga dia ada bagi kabel sekali. Kabel aku tak sure meter tapi panjang gila kabel dia. Dan dia ada bagi sekali dengan Inca charger untuk korang nak charge, bukan charge, untuk korang nak power on Air Purifier Pro lah. And dia ada bagi sekali dengan manual book, in case kalau korang tak tahu macam mana nak guna, korang just rujuk manual book dia lah. So Air Purifier ni dia memang very straightforward. Pada bahagian atas ni korang boleh nampak, ini adalah bahagian kipas dia ni, dan pada bahagian bawah ni pula adalah dia punya stand lah, dan korang boleh cocok untuk nak power on ni. Pada bahagian bawah ni dia gunakan port jenis micro USB, dan dia ada stiker sini korang boleh buka, dan korang boleh tukar balik lah kalau korang dah buka stiker ni kan, sebab dia akan melekat dekat dashboard ataupun dekat armrest ke, dekat bahagian belakang ke. Dan pada bahagian atas ni korang boleh buka sebenarnya untuk nak tengok dia punya filter, dan juga boleh cuci dia punya filter. So inilah filter dia, rupa dia. So filter ni lah yang akan menangkap habuk ataupun kekotoran yang ada dalam udara kereta korang lah. Ataupun kalau korang nak gunakan dalam rumah ataupun dalam bilik pun mesti boleh sebenarnya untuk air purifier ni. Dan inilah kipas dia. So kat sini dia bagi warning, masa dia tengah berpusing jangan letak jari, sebab benda ni memang dia berat sikit dan dia agak kuat lah kalau pusing. So masuk jari tu memang bahaya gila kot. And itu dia pada bahagian dalam. Dan pada bahagian depan ni ada logo 70 My, dan juga ada button dia, button on off. So aku akan tunjuk sikit kat korang function dia macam mana. Just masuk dekat plug ni ataupun power bank boleh, dekat adapter pun boleh, mana-mana boleh, asalkan ada power. Tu je yang penting. Kita try sekali. Sudah ada bunyi titit sikit kan. So sekarang ni korang dengar tak dia punya kipas? Kipas dia tidak terlalu noisy sangat. Aku rasa okey sebab speed dia boleh adjust. Korang boleh adjust melalui aplikasi ataupun just tekan kat sini je. So korang boleh download aplikasi 70 My dan korang boleh connect Air Purifier Pro ni dengan aplikasi tu lah. So kat sini aku dah connect, dan korang boleh nampak sekarang ni dia punya udara dalam bilik aku ni sekarang ni excellent. So aku tak perlu risau sebab udara dalam bilik aku bersih. Dan kat sini boleh setting sama ada korang nak mode dia automatic ke, nak fast ke, ataupun nak dia punya mode mute lah. So mute ni bunyi dia senyap tapi dia punya kipas still berjalan. Harga untuk Air Purifier Pro ni adalah RM189. Korang boleh dapatkan dekat Shopee ataupun Lazada. Aku akan letak link dia dekat bahagian description. Korang boleh beli dekat situ. Dan bagi aku sangat berpatutan untuk korang nak beli Air Purifier ni, letak dalam kereta korang untuk pastikan kereta korang dalam keadaan yang bersih lah udara. Lagi kereta yang menggunakan seat jenis fabric, sebab ialah habuk apa semua kan. So kalau jenis bersin ke, resdung ke, memang akan mengganggu lah kalau banyak habuk dalam kereta kan. Lagi macam aku sendiri, memang aku sensitif kot ngabuk. So hidup aku asyik gatal je kalau ni kan. So dengan adanya air purifier ni, dia sedikit sebanyak membantu menyedot habuk-habuk semua dan bersih lah udara dalam kereta korang kan. Gadget seterusnya pula, aku ada tire pressure monitoring system light. So benda ni memang sangat-sangat berguna lah untuk aku, lagi-lagi untuk kereta yang tak ada sistem untuk nak monitor dia punya tire pressure. Aku rasa sekarang ni kebanyakan kereta yang mahal-mahal, yang atas 100k pun semua, dah ada sistem dekat dia punya meter untuk tengok pressure tire. Tapi untuk kereta yang budget, yang bawah 100,000, memang aku rasa benda ni sangat membantu untuk korang sendiri. Ok, dalam kotak ni dia akan bagi manual book, dia akan bagi dia punya meter ni, dan pada bahagian bawah dia ni
dia ada bagi spanner dia untuk nak buka skru dia nanti semua, dan dia ada bagi kabel jenis micro USB dan juga USB-A. Ini adalah dia punya nut yang korang kena letakkan dekat bahagian kepala tube tayar tu lah. So dekat nut ni dia ada tulis LF, RF, RF, LR. Ni L tu maksud dia adalah left, R2 adalah maksud dia right. So LF ni adalah left front dan RF adalah right front. LR ni adalah left rear dan juga RR adalah right rear. So ini adalah bahagian belakang dan ini adalah bahagian depan lah. So dia memang dihaskan untuk bahagian-bahagian sendiri untuk korang nak monitor sama ada tayar pressure korang elok ke ataupun tak elok. Dan ini adalah alat pembuka untuk benda ni lah. So dia ada khas alat pembuka dia. So tak adalah orang boleh suka-suka buka ataupun curi nut ni daripada tayar kereta korang sebab dia ada pembuka khas dia. Dekat dia punya meter ni korang boleh nampak ada nombor 25, 45, 36, 39. Okay, first of all pada bahagian tengah ni dia akan remind korang ataupun akan beritahu in case kalau tayar bocor ke, tayar leper ke, tayar kempis tak ada angin, dia akan remind dekat bahagian tengah ni. Dan pada bahagian kanan yang korang boleh nampak ada 25 bar apa semua, itu adalah pressure tayar korang. So korang boleh convert lah to PSI, to KPA ke apa semua. So ini adalah based on bar. So basically untuk 25 ataupun 24 apa semua dalam 220 ke 230 macam tu lah dia punya pressure dalam tayar tu sendiri. So untuk nombor yang bahagian kanan sekali dan juga kiri sekali tu adalah dia punya suhu tayar tu sendiri lah. So korang boleh nampak ada 36 darjah Celsius, 20 lebih lah apa semua. Itu adalah suhu tayar tu. So kalau tayar tu terlalu panas sangat, mungkin dia akan remind kat bahagian tengah ni lah. Dan pada bahagian kiri ada bateri, pada bahagian kanan ada Bluetooth apa semua. So bateri ni korang boleh nampak dia akan charge automatic kalau pada bahagian atas ni sebab dia ada solar system. So dia akan charge automatic kalau ada cahaya matahari yang kena dekat bahagian atas ni lah. So itulah antara yang menarik dengan dia punya meter ni. Sebab meter ni bagi aku tak perlu nak cocok dengan USB dah sebab dia dah ada charger solar dekat bahagian atas ni. So aku just letak je dekat atas dashboard aku dan ada matahari daripada atas, just pancap sini dan automatic charging kalau tak ada bateri lah. Aku rasa memang sangat-sangat membantu lah untuk tayar monitoring system ni. Dan pada bahagian bawah ni korang boleh nampak ada stiker double tape untuk korang nak lekat dekat dashboard. Harga dia dalam RM189 saja dan bagi aku untuk kereta yang tak ada sistem monitoring memang sangat memerlukan benda ni sebab sometimes kalau kita bawa dekat highway ke, bawa dekat jalan kecil, kadang kita tak tahu yang tayar kita kempis, kadang tak tahu dah dah tergelincir ke apa semua. So memang bahaya gila lah. So dengan benda ni dia akan alert kalau tayar kita kempis ataupun bocor. So dia sedikit sebanyak akan bantu menyelamatkan nyawa kita sikit lah sebab ada kes yang tayar bocor lepas tu tergelincir lah apa semua kan. So kita tak nak benda-benda macam tu berlaku. Dengan adanya benda ni dia dapat remind kita bahawa tayar kita bocor ataupun tak ada angin lah. Gadget seterusnya aku ada brand daripada 70 Miles juga, iaitu Dashcam A800. So dashcam ni aku dah tengah gunakan dekat kereta aku sekarang ni dan aku memang sangat-sangat suka dengan dashcam ni. Aku akan cerita sikit apa kelebihan dia. So salah satunya adalah disebabkan oleh dia ada built-in Wi-Fi dan juga GPS, dan juga dia mampu rekod video sehingga 4K Ultra HD video. Sebab dashcam ni menggunakan kamera Sony IMX415. So dia ada fungsi rakam video yang bagi aku akan memberikan kualiti memang terbaik untuk dashcam lah. Sebab korang boleh tengok macam number plate tu dengan lebih jelas. Kalau in case jauh ke nak zoom apa semua, dengan 4K video dia akan memberikan kualiti yang terbaik. So dekat bahagian dashcam ni korang boleh nampak ada kamera yang korang boleh adjust atas bawah. So in case kalau korang letak atas sangat, boleh adjust lah benda ni kan. So itu up to you guys. Dan juga dia ada dia punya slot untuk korang nak hold dekat tingkap kereta. Benda tu aku dah lekat dekat kereta aku. Memang tak boleh nak buka balik sebab nak kena pasang balik, payah. Dan juga dia ada bagi kabel sekali untuk korang cocok dekat power USB kereta korang juga. Dan itu pun aku dah letak dan aku dah selit-selit dekat kereta aku. Memang tak boleh nak buka dah. Payah nak pasang. Tak ada payah sangat, bagi aku agak senang lah, tapi kena ada dengan cara dia dan juga kena dengan laluan dia. Memang sangat senang nak pasang. So tak void warranty pun kalau pasang kabel sebab tak potong wire apa semua, just selit, lepas tu masuk cocok dekat power USB. Memang sangat-sangat mudah. So inilah rupa untuk A800. Dia built-in sekali dengan ADAS. So ADAS ni dia adalah warning collision. In case kalau ada dekat dengan kereta, so dia akan warning lah. Dia akan bagi tahu jangan dekat kereta apa semua. Sebab untuk yang 70 Miles A800 ni dia ada sekali dengan suara perempuan. Dia akan warning everything. So in case kalau macam korang lalu dekat kawasan yang banyak batu ke ataupun gegar-gegar ke kereta korang, dia akan automatic record emergency. So itulah antara yang menarik
menarik, dan juga macam-macam lah perkara yang aku suka. Antaranya seperti dia ada super night vision. So kalau time malam tu dia akan record video dengan lebih jelas untuk super night vision dia. Pada bahagian utama dia menggunakan skrin bersaiz 3 inci. So kat sini bukan touch screen, korang kena touch button dia, boleh setting semua kat sini. Ada bunyi dan korang boleh tengok balik apa yang korang dah record dekat bahagian dia punya galeri lah. Dan korang juga boleh connect dengan aplikasi yang ada pada iPhone ataupun Android. Just download je aplikasi tu dan connect dengan 70mm A800 ni lah. So memang mudah gila korang nak adjust everything menggunakan aplikasi ataupun just menggunakan dia punya kamera sahaja. Selain tu juga benda yang aku suka lagi dengan 70mm dashcam A800 ni ialah dia ada parking mode, which is dia akan membantu sekiranya ada orang langgar kereta korang masa korang tengah parking kereta. So dia akan automatic record lah. So korang tahulah siapa yang langgar kereta korang kan. Dan paling penting sekali, kalau apa-apa yang berlaku dekat depan korang, kes ada kemalangan ataupun korang sendiri yang ada kemalangan, korang ada bukti sendiri dalam dashcam ni yang membuktikan korang tak bersalah ataupun membuktikan yang orang tu tak bersalah ke, ataupun segala bukti yang ada dalam dashcam ni lah. So itulah antara kepentingan dashcam sekarang ni. Aku rasa kebanyakan kereta perlu ada dashcam untuk kereta diorang lah. Dan untuk korang nak tambah dashcam pada bahagian belakang, korang boleh beli yang RC06 dengan harga RM79, tapi itu dia rekod 1080p saja. Untuk yang A800 ni dia rekod 4K Ultra HD dengan harga RM370. Macam itulah harga dia. Dan aku rasa memang satu pembelian yang sangat-sangat berwala kalau korang memang mementingkan kualiti pada video recording dashcam. Sebab ialah kita nak lebih jelas dan kita nak fungsi-fungsi yang macam ada pada dashcam ni, seperti ADAS lah, GPS, Wi-Fi and parking mode apa semualah. Seterusnya pula aku ada 70mm juga, iaitu air compressor light. So untuk video kali ni memang kebanyakannya adalah barang daripada 70mm, sebab aku memang suka gila barang-barang daripada diorang. Sebab barang diorang jual memang bagi aku kualiti tu ada, material dia okey, and then fungsi dia memang sangat-sangat menarik. Dan aku memang susah gila nak jumpa barang-barang macam ni tapi jenama lain. So apa yang ada dalam kotak ni memang very straightforward, tak ada apa sangat pun. Dia just bagi manual book dan juga air compressor tu sendiri lah. So air compressor ni sebelum ni aku ada kongsikan video pasal pump juga. So pump tu aku rasa macam lebih portable lah, tapi yang ni dia lebih besar dan dia memang lebih tertumpu kepada kereta sajalah. So that's why lah video kali ni untuk barang-barang gadget dalam kereta kan. Dari segi rekat ni memang nampak besar dan agak berat lah. So dia memang sesuai diletakkan dalam kereta saja. Dan untuk nak gunakan benda ni memang very straightforward, memang very simple. Korang ada kabel dalam ni yang tersorok, just buka je. So kabel ni boleh keluarkan. Kabel dia memang panjang gila, dalam 3.2 meter kabel dia. So kalau korang nak alihkan dekat bahagian depan kereta boleh, bahagian belakang kereta boleh, sebab kita nak pump kan. So itulah kekurangan dia sikit. Kabel ni dia hanya datang dengan soket untuk kereta saja. So tak ada micro USB ke USB-A ke, tak ada. Dia soket untuk kereta macam ni. So just masuk dalam kereta. That's why benda ni memang dihaskan untuk kereta saja. Untuk korang nak pakai kat luar boleh, tapi korang nak kena cocok kat kereta punya soket lah. Dan pada bahagian lain dia ada ni lah kepala pump ni. So kepala pump ni ada nut yang korang boleh tukar-tukar. So inilah nut dia. So in case kalau korang nak pump tayar motor ke, tayar kereta ke, tayar basikal ke, boleh tukar lah menggunakan nut dia ni. Kalau nak pump bola pun boleh. Ni nut untuk bola. So dia letak dekat sini lah, bahagian sini nut dia. So bagi aku untuk benda ni memang sangat-sangat membantu in case kalau macam aku gunakan yang monitoring tayar pressure tu. In case kalau tayar pressure aku macam dah kurang, aku boleh gunakan pump ni untuk nak pump tayar kereta aku lah. Untuk bahagian depan ni ada 4 button, iaitu power on off, ada tambah dan tolak. Tanpa tolak ni untuk air pressure dia lah, dan R. So kelebihan dia boleh pump 5 tayar sekaligus sekali pump. Dan aku rasa satu kereta tu adalah 4 biji tambah satu tayar spare part kan. So cukup lah 5 tayar untuk satu kereta. So memang sangat-sangat membantu lah. Dan masa yang diambil untuk pump satu tayar pun dalam sekitar 5 minit macam tu. Dan bagi aku tak ada lama sangat. Okey je kan untuk nak pump satu tayar. 5 biji tayar aku boleh pump sekaligus. Untuk air compressor ni aku pun wondering dari mana dia boleh dapatkan angin tu. Tapi benda ni memang sangat-sangat legit. Dia boleh pump dengan kuasa sehingga 150 PSI. And harga dia dalam RM115 saja, dan bagi aku sangat berpatutan untuk harga dia. Korang boleh dapatkan dekat Shopee ataupun Lazada. Aku akan letak link dekat bahagian description nanti. Gadget yang terakhir pula aku ada 70mm jump starter. Weh, benda ni memang sangat-sangat membantu dan function gila lah bagi aku. So dalam ni dia ada bagi sekali dengan bag. Memang rasa mahal lah walaupun harga dia sangat berpatutan. Daripada 70mm juga. Ini dia jump starter punya pengepit. Korang boleh masukkan dekat dia punya ni nanti. Dan dalam ni juga dia ada bagi manual book. Korang kena baca lah manual book macam mana nak gunakan jump starter ni. Dan dia ada bagi kabel sekali, kabel USB-A to USB-C. So basically
Untuk jam starter ni, dia boleh berfungsi sebagai power bank. Power bank ni ada bateri kapasiti sebesar 11,100 mAh dan memang sangat-sangat besar untuk nak charge smartphone korang. Boleh iPad korang ke, Android phone ke, dan macam-macam jenis device lah boleh charge menggunakan power bank ni, sebab dia ada 2 port, iaitu port USB-A dan juga USB-C, dan juga dia ada flashlight pada bahagian tepi hujung sekali ni. Korang just turn on, hold lama dan akan nampak dia keluar flashlight. So pada bahagian tepi ni, ini port untuk nak masukkan dia punya jam starter ni punya ni lah, pengepit ni kan. Dan dekat bahagian sini dia ada button boost. Button boost ni in case kalau kuasa yang ada pada power bank tak cukup, so korang boleh tekan button boost ni dan just pastikan letak dekat warna yang betul, merah kat merah, hitam kat hitam. Jangan letak salah warna sebab nanti dia tak boleh nak jam starter lah. So pastikan dekat warna yang betul, dan kat sini dia ada lampu reverse correct. So correct ni lampu hijau lah, so pastikan lampu hijau baru korang jam starter kereta korang lah. In case lah kalau ada kereta korang macam habis bateri kat tengah jalan ke, ataupun dekat pasar raya kan, masa tengah beli barang, so benda ni akan membantu. Dan mungkin kalau ada orang tengah bateri kong dekat tepi jalan ke, ataupun dekat mana-mana kawasan, so korang juga boleh bantu orang lain dengan menggunakan jam starter ni. So benda ni sangat portable sebab dia bagi sekali dengan bag ni, so mudah bawa ke mana saja. Kalau korang tanya aku sama ada okey tak okey letak dalam kereta, setakat hari ni okey je letak dalam kereta sebab dia ada ni bag ni. Dan aku galakkan korang letak dekat bahagian bawah seat ataupun dalam bonnet lah, sebab tak terlalu panas sangat. Dan kalau korang wondering sama ada benda ni selamat atau tidak untuk nak jam starter ataupun charge smartphone, yes, memang totally selamat sebab dia ada 8 jenis protection untuk nak memastikan yang device korang tak rosak ataupun benda ni tak rosak lah. So harga dia dalam RM159 yang bagi aku sangat-sangat berpatutan untuk korang nak beli. Dia amat-amat berguna sebagai power bank boleh, sebagai jam starter pun boleh. So memang sangat berpatutan. Dan so far aku memang sangat berpuas hati jenama daripada 70 mile ni, sebab kebanyakan barang dia memang super harga dia pun sangat berpatutan untuk aku. Dan aku rasa banyak lagi barang yang aku akan beli daripada 70 mile ni, sebab aku nampak macam-macam lagi aku dibeli kot untuk barang rumah apa semua kan. Setakat hari ni aku memang enjoy gila gunakan ke semua gadget yang aku dah pakai sekarang ni dekat kereta aku, dan aku memang suka gila. Dan antara gadget yang aku kongsikan tadi, mana satu gadget yang menarik minat korang untuk korang nak belilah, korang boleh kongsikan pendapat korang dekat bahagian komen, dan korang boleh kongsikan barang-barang apa lagi aku boleh kongsikan untuk next video nanti dekat bahagian komen juga. So guys, aku rasa itu saja untuk video kali ni, dan aku harap korang enjoy dengan video ni. Like, komen dan share video aku, subscribe channel aku. InsyaAllah kita bertemu lagi lain video. Assalamualaikum, bye.